Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada kali ini dalam konteks yang sama iaitu berkaitan dengan bab 10 sejarah tingkatan 5 yang difokuskan kepada kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Kita telah pun melihat dalam item 10.1 ataupun 10.1 di mana kita telah pun membicarakan, berbincang, bercerita tentang bagaimana isu-isu global contemporary yang terpaksa dihadapi oleh Malaysia, terutamanya berkaitan dengan isu-isu sosial seperti penyalahgunaan dadah, persempadanan negara, isu anti minyak kelapa sawit, isu pemerdagangan manusia dan isu penyakit berjangkit di dalam 10.1. Hari ini kita akan lihat perkara yang berkaitan dengan 10.2 iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Baik, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi dan antarabangsa, ada baiknya kita melihat di mana peranan Malaysia ini dalam hubungan ekonomi ini sudah pastilah yang para pelajar sekalian maklum, iaitu Malaysia akan mengamalkan dan telah pun sehingga kini mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas, di mana sistem ekonomi pasaran bebas ini bergantung kepada penawaran dan permintaan. Okey, jadi ianya lebih terbuka dan dipengaruhi oleh situasi negara dan sebagainya. Dalam melaksanakan hubungan ekonomi antarabangsa ini, Malaysia telah melibatkan diri dalam penglibatan yang secara strategik, terutamanya di dalam ASEAN terlebih dahulu yang dikenali sebagai AFTA, iaitu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Di samping itu juga Malaysia lantang menyuarakan suara-suara yang menyentuh tentang perkara yang berkaitan dengan ekonomi sekiranya kedudukan ekonomi negara terjejas dan berusaha bertindak bersama-sama rakan ASEAN yang lain untuk memastikan ekonomi negara terus meningkat. Baik, apabila kita menyentuh tentang ini juga, kita perlu lihat bagaimana peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa ini adalah bertujuan untuk meluaskan pasaran perniagaan lah terutamanya, dan juga untuk menghalang ataupun untuk mengurangkan dominasi. Dominasi ini bermaksud cengkaman atau penguasaan sepenuhnya ataupun sebahagian besarnya ekonomi negara oleh ekonomi negara maju, serta Malaysia juga ingin membentuk kerjasama pembangunan ekonomi segitiga, menangani kesemelesetan ekonomi dan juga mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Inilah antara perkara ataupun peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa yang akan kita lihat dalam topik ini. Bila kita menyentuh tentang meluaskan pasaran negara, terdahulunya negara kita ini lebih bergantung kepada industri pertanian, di mana pergantungan ini kita dapati sejak mula wujudnya penjajahan terhadap negara kita. Walau bagaimanapun, Malaysia telah mula meningkat daripada ekonomi yang berasaskan pertanian kepada industri berasaskan pembuatan, dan sudah pasti barangan-barangan tersebut akan dijual ke pasaran antarabangsa. Jadi untuk memudahkan kawalan harga dan sebagainya, kita terpaksalah meningkatkan perdagangan sesama ASEAN terlebih dahulu supaya kita tidak dapat diambil ataupun barangan dan juga pembuatan kita ini dapat sama-sama dipersetujui dengan kadar harga yang sepatutnya sebelum dipersembahkan kepada negara maju dan sebagainya.
Okey, oleh itu perdagangan sesama anggota ASEAN ini lebih penting ya. Kerana dengan adanya anggota ASEAN yang terdiri daripada Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei, Vietnam, ini dan beberapa negara lain ini akan membawa kepada perdagangan yang lebih sihat. Kerana ASEAN, negara kita sendirilah yang akan mengetahui akan kekuatan dan kelemahan anggota ASEAN kita ini. Dan pertukaran ini amat baik untuk meningkatkan atau untuk mencerdaskan aktiviti ekonomi negara ASEAN kita itu sendiri. Maka pada tahun 1992, maka terlahirnya AFTA, iaitu kawasan perdagangan ASEAN, free trade zone untuk negara kita sendiri dan negara ASEAN. Baik, untuk meluaskan pasaran ini, perjanjian AFTA iaitu yang bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN ini sebagai tempat untuk kita produksikan uh, yang kompetitif bagi hasil keluaran negara kita lah. Okey, satu bentuk kerjasama ekonomi dalam negara ASEAN juga dapat dilaksanakan, di mana kita negara-negara ASEAN ini dapat bersepakat untuk mengenakan ataupun cukai barangan tadi dengan harga yang berpatutan. Ya, contohnya sekiranya kita andaikan beginilah, ASEAN itu ibaratkan satu keluarga. Sekiranya seorang abang ingin menjual barangan kepada adiknya, sudah pastilah dia tidak menjual dengan harga yang begitu mahal. Sudah pasti dia akan menjual dengan harga yang berpatutan. Kerana apa? Kerana dia adalah adik bagi abang tersebut. Begitulah juga ASEAN. Oleh kerana negara kita ini berdekatan, adalah lebih baik negara ASEAN ini iaitu Indonesia, Filipina, Thailand, yang seperti yang saya sebutkan tadi itu tadi, dapat mengenakan satu tarif dan cukai barangan yang sesuai dengan kemampuan negara ASEAN. Dan Malaysia telah terlibat sepenuhnya dalam AFTA ini, dan ianya memberi ruang lingkup yang baik atau memberi ruang yang sangat baik dari segi perkembangan ekonomi negara. Ya, itu yang kita dapati dalam apa yang telah dilaksanakan oleh negara kita bagi menjayakan perkhidmatan tersebut, dan ianya mendatangkan kebaikan. Kita juga meyakini bahawa negara kita ini, negara atau dunia kita sekarang ini telah didominasi oleh negara maju, di mana ekonomi negara dunia ini telah pun diambil atau diselenggara atau dicetuskan oleh negara-negara yang maju seperti Amerika Syarikat, seperti negara Jepun dan negara China. Okey, perkembangan ekonomi Malaysia ini bukan hanya bergantung kepada pasaran domestik sahaja. Contohnya penjualan sarung tangan. Sarung tangan Glove Malaysia yang terkenal itu menghadapi memerlukan pasaran antarabangsa untuk uh, penjualan. Jadi kita berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai selain daripada kempen-kempen yang merugikan negara seperti isu-isu contohnya yang seperti kita belajar dalam 10+1 iaitu ban oleh anti minyak kelapa sawit. Itu salah satu contoh. Dan keadaan ini akan menjejaskan perdagangan negara. Oleh itu, Malaysia bersuara supaya negara luar ataupun negara maju ini memberi layanan yang sama kepada negara-negara membangun khususnya supaya dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Dan seterusnya, pandangan-pandangan ini telah dilibatkan ke dalam isu-isu atau forum-forum antarabangsa seperti DPBB dan Asia Pasifik, iaitu kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC dan sebagainya. Okey,
Selain daripada itu juga pembangunan ekonomi ataupun oi, orang tengah buat rakaman ni. Oi, slow sikit. Okey, apabila kita menyentuh tentang kerjasama pembangunan ekonomi ini, kita juga dapat lihat bahawa Malaysia juga telah mengadakan satu kerjasama pembangunan ekonomi yang dikenali sebagai pembangunan ekonomi segitiga yang melibatkan Singapura dan juga Indonesia. Dengan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga ini, Malaysia telah memperoleh manfaat yang besar kerana tidak wujudnya monopoli bagi negara-negara tersebut. Contohnya kesepakatan Indonesia dan Malaysia dalam menentukan harga minyak kelapa sawit telah berjaya mengurangkan monopoli oleh pasaran barangan oleh negara maju, dan kita berjaya bersaing sedikit sebanyak dengan negara-negara maju serta mengurangkan kebergantungan pasaran kuatan, terutamanya kewangan antarabangsa, dengan mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti Koperasi ASEAN, Bank ASEAN serta cadangan menggunakan wang ASEAN, walaupun ianya masih belum lagi dapat dilaksanakan. Kenapa tidak ya, kalau di negara Eropah sudah ada wang yang berbentuk euro, wang euro. Kenapa kita tidak boleh wujudkan negara ASEAN yang mengeluarkan sendiri wang mereka? Baik, kita lihat sedikit lagi bagaimana kita nak menangani kerosakan ekonomi yang telah kita hadapi pada tahun 1997 dan 1998, di mana kejatuhan nilai ringgit akibat daripada spekulasi wang. Kita telah mengadakan untuk menanganinya, kita telah menetapkan harga shilling wang kita berbanding negara lain, iaitu menetapkan $1 RM3.80 walaupun keadaannya sama ada rendah atau tinggi, supaya kita dapat memulihkan ekonomi kita tanpa desakan daripada tabung kewangan antarabangsa IMF, yang kita dapati bahawa lebih menjurus kepada menguasai sesebuah ekonomi sesebuah negara secara tidak langsung, ya. Inilah yang berlaku. Bila IMF memberi bantuan, maka kita akan menghadapi pelbagai kesukaran. Kita juga telah mengantarabangsakan sistem kewangan Islam di dalam ekonomi negara kita, supaya negara kita dapat menjana pendapatan yang lebih baik berasaskan negara Islam. Antara perkara-perkara yang telah kita lakukan seperti menduduki keutamaan berkaitan dengan kewangan Islam, menjadi negara utama pengeluaran dana Islam, serta menubuhkan International Center of Education in Islamic Finance. Ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita lihat dalam menentukan bagaimana kita menentukan pergerakan ataupun ekonomi negara kita supaya dapat bersaing dalam merealisasikan harapan kita ekonomi penyatuan kita sesama negara ASEAN, menghalang daripada dominasi negara maju terhadap negara yang lemah, serta mengelakkan daripada krisis-krisis kewangan yang merugikan negara dengan pertolongan-pertolongan tidak ikhlas daripada IMF yang akan merugikan negara, dan seterusnya mengetengahkan identiti Islamic Bank dan juga perbankan ke arah
kemajuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan